Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan teruskan dengan unit 12, amalan baik. Diharapkan murid-murid dapat bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 75. Tajuk kita hari ini adalah amalan baik. Berbudi bahasa budaya kita. Berbudi bahasa ialah nilai baik yang perlu ada pada setiap orang. Amalan berbudi bahasa ini budaya masyarakat Malaysia. Kita hendaklah memberikan ucapan selamat apabila berjumpa dengan seseorang. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, Yahya. Kalau kamu ingat, bila di sekolah, bila kita jumpa dengan kawan-kawan, dengan cikgu, kita perlu ucap selamat. Ucapan selamat. Jadi kita akan ucapkan kepada cikgu, bagi salam ataupun kita beri ucapan selamat. Selamat sejahtera cikgu, ataupun selamat pagi cikgu. Apa lagi kita boleh cakap? Cikgu, apa khabar cikgu? Cikgu akan jawab sama ada selamat sejahtera, selamat pagi. Itu ucapan selamat. Yang kedua, kita mestilah bertanya tentang khabar dan keadaan seseorang. Tengoklah keadaan dia. Kalau kita dah lama tak jumpa kawan kita, kita boleh tanya apa khabar Sumi? Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Khabar baik Hana. Saya harap kamu juga sihat dan sejahtera. Kamu hendak ke mana? Saya hendak ke perpustakaan. Ini adalah contoh ya. Tengok Hana dengan Sumi, mereka adalah kawan. Mungkin dah lama tak jumpa, jadi mereka bertanya khabarlah. Ya. Jadi murid di rumah cuba sebutkan nombor 1, nombor 2. Boleh ya? Jumpa dengan pak saudara, jumpa dengan mak saudara, atau jumpa sepupu. Dah lama tak jumpa kan? Jadi kita boleh bertanya khabar. Seterusnya, gambar di bawah muka surat 75 ya. Gambar yang ketiga, foto yang ketiga, kita sepatutnya membantu orang tua atau orang yang kurang upaya. Jika kita pergi ke mana-mana, bukan sewaktu COVID lah, sewaktu lain, jika kamu jumpa dengan orang yang kurang upaya, orang tua yang susah nak berjalan, kita kena tolong. Tengok yang ini. Pravin, marilah kita bantu pakcik ini. Pakcik itu bercakap, terima kasih anak-anak kerana membantu pakcik. Sama-sama pakcik. Ini adalah satu contoh yang sangat baik. Nampak kat sini. Jika anak muda seperti kamu di rumah berbudi bahasa, sopan santun dengan orang tua, mereka sangat suka ya, ibu bapa ataupun orang tua sangat gembira bila tengok anak-anak berbudi bahasa, sopan santun, bercakap dengan baik. Jadi murid di rumah, kamu perlu sebut frasa dan ayat yang didengar dengan betulnya dan tepatnya. Baik, cuba kita lihat tulisan ataupun frasa yang berwarna merah. Yang pertama kita ada di sini, berbudi bahasa. Cuba sebut berbudi bahasa. Bagus. Seterusnya, masyarakat Malaysia. Cuba murid-murid sebut masyarakat Malaysia. Bagus. Seterusnya, selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Yang seterusnya,
Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Ini adalah frasa ya, pendek-pendek. Kalau ayat tu dipanjang daripada awal hinggalah akhir. Ya, ini kita panggil ayat. Frasa biasanya ada 2 kata. Selamat sejahtera, berbudi bahasa. Seterusnya, kabar baik Hana. Sekarang kamu cuba sebut di rumah menggunakan ibu. Kabar baik ibu. Cuba di rumah. Kabar baik ibu. Bagus. Kita teruskan frasa yang seterusnya. Dan ayat. Ini juga ayat ya. Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Kabar baik Hana. Kabar baik Hana. Seterusnya, ayat. Terima kasih anak-anak kerana membantu pakcik. Terima kasih anak-anak kerana membantu pakcik. Bagus. Baik, kita akan teruskan dengan sesi untuk latihan. Jadi kita akan gunakan buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu. Muka surat 85. Muka surat 85. Aktiviti 1A. Dengar, sebut dan tulis. Hemah tinggi. Selamat pagi murid-murid. Kita mestilah berhemah tinggi setiap hari. Kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru. Jika kita menelefon kawan, kita perlulah bertanya khabar tentang kawan. Apabila kita melawat kawan yang sakit di hospital, kita perlulah berdoa semoga kawan cepat sembuh. Seterusnya, kita wajar meminta maaf jika kita melakukan kesalahan dengan sesiapa sahaja. Akhir sekali, kita haruslah berterima kasih apabila menerima sesuatu daripada orang lain. Murid-murid, nyatakan sikap hemah tinggi yang perlu kita lakukan setiap hari. Jadi, apa yang perlu kamu buat di rumah adalah kamu perlu nyatakan ya sikap hemah tinggi yang perlu kita lakukan setiap hari dalam bentuk tulisan. Baik, yang ada dekat depan kamu adalah jawapannya yang murid-murid ini jawab. Baiklah cikgu, kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru. Bertanya khabar apa? Jawapan ada dekat atas. Cuba lihat tulisan yang berwarna gelap yang digelapkan dengan warna hitam. Cikgu akan tulis di sini ya. Sambung ya, sambung di sini. Sambung di sini ya, cikgu akan tulis di sini. Bertanya tentang khabar apa? Tentang khabar siapa? Khabar kawan. Kita akan sambung ya. Kemudian, apa lagi jawapan dia? Kita letak koma. Berdoa. Berdoa. Semoga kawan cepat sembuh. Koma. Cuba lihat lagi. Akhir sekali haruslah berterima kasih. Jadi kita padam koma ini, kita letakkan dan. Sebab ia adalah isi penting yang terakhir.
dan berterima kasih. Berterima kasih. Apabila menerima sesuatu. Baik, murid-murid, jaga tulisan ya. Baik, pandai murid-murid. Kita akan lihat pula halaman 86. Aktiviti 1B. Sebut frasa dan ayat yang sesuai berdasarkan gambar, kemudian tulis. Ada berapa gambar di sini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 gambar. Jadi kita perlu sebut dahulu frasa yang ada. Yang pertama, kita sebut dahulu. Silalah duduk. Jemputlah masuk. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih kerana meminjamkan saya pakaian ini. Jadi murid-murid, kamu perlu lihat gambar dan cari yang mana paling sesuai berdasarkan frasa, berdasarkan gambar. Ayat mana yang sesuai untuk gambar yang pertama? Cuba kita lihat. Kawan dia ni jemput kawan dia yang lain masuk. Jadi yang mana paling sesuai? Murid kena tulis ya. Yang pertama adalah sila duduk, jemputlah masuk. Ini yang pertama, gambar yang pertama. Cikgu tuliskan nombor sahaja ya. Nanti murid tulis di rumah. Tulis di sini, jemputlah masuk. Kalau kawan kita datang, kita jemput masuk. Tapi kalau COVID-19 ni ada, tak boleh ya. Yang kedua, kawan dia menjemput untuk apa ni tangan ni? Tangan ni ditunjuk apa ni? Silalah duduk. Silalah duduk. Bagus ayat dia. Yang ketiga, kawan dia bagi baju. Sebab basah ni, hujan ke apa? Baju dikotor. Ya, terima kasih kerana meminjamkan saya pakaian ini. Yang ketiga. Dan kita lihat yang terakhir. Dia bersalam dah ni kan? Dah bersalam. Terima kasih, jumpa lagi. Yang keempat. Jadi murid-murid perlu tulis apa jawapan dia. Duduk. Nombor 1 apa? Jemputlah masuk. Gambar kedua, silalah duduk. Gambar yang ketiga, terima kasih kerana meminjamkan saya pakaian ini. Dan yang keempat, terima kasih, jumpa lagi. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan lagi dengan aktiviti yang kedua. Jika murid-murid sudah bersedia, kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Muka surat berapa? Muka surat 76. Kita sambung pelajaran kita dengan aktiviti membaca. Jom kita baca. Asal usul nama baling Kedah. Ini baling ya, baling yang berada di negeri Kedah. Baling. Menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam. Selepas beberapa tahun, pokok manggis, langsat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba, sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun,
kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Petani-petani itu telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Banlin, yang bererti kampung kera dalam bahasa Siam. Lama-kelamaan, perkataan Banlin menjadi baling. Menjadi baling, Kedah. Tu dia. Okey, jadi kita faham ya asal usul nama baling daripada perkataan Banling dalam bahasa Siam atau bahasa Thailand. Ya, bahasa Siam ni bahasa Thailand. Lama-lama perkataan Banlin menjadi baling Kedah. Baling Kedah. tempat yang pedalaman. Baik, kita lihat ya. Sebelum kita teruskan, kita lihat ada ayat yang berwarna purple, warna ungu. 1, 2, 3. Kita sambung di bawahnya. Baik, dalam jadual ini kita perlu lihat ada pernyataan, ada 3 pernyataan, 1, 2 dan 3, serta ada nilai yang perlu kita cari dalam petikan yang telah kita baca tadi. Kamu dah baca petikan, jadi kamu kena tahu dalam 16 nilai yang ada ataupun nilai yang sesuai. Apa nilai yang sesuai kita letakkan? Yang pertama, mereka membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Ini pernyataan ya, pernyataan dia macam ni. Jadi nilai dia apa? Membantu dengan mengusahakan ladang. Beramai-ramai ni kan, bekerja sama. Nilai yang ada adalah bekerja sama. Baik, mereka bekerja siang dan malam. Kalau orang tu bekerja siang malam ni, siang orang lain, malam orang lain, sambung-sambung tak berhenti-henti, kita panggil apa ni? Cuba teka, kita panggil apa? Apa nilai kat sini yang kita nampak kat sini? Bersungguh-sungguh. Pandai. Bersungguh-sungguh. Inilah kita nak. Sebab tu sekarang ni cikgu-cikgu semua nak kamu semua bersungguh-sungguh belajar di rumah kan. Yang ketiga, para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Berusaha. Apa lagi ya? Apa lagi nilai kat sini kita nampak? Nilai mereka berusaha. Boleh? Murid-murid tak perlu conteng ya buku teks. Ini hanyalah kita belajar hari ni. Baik, kita akan teruskan dengan latihan. Jom kita buat latihan muka surat buku aktiviti tahun 2, muka surat 87 dan 88. Kita akan mulakan dengan aktiviti 2A muka surat 87. Baca cerita, kemudian nyatakan nilai yang diperoleh berdasarkan frasa yang berhuruf tebal. Sang lebah dan sang kelulut. Pada suatu hari, sang lebah ke rumah sang kelulut. Dia melihat kelulut sedang bekerja dengan tekunnya. Hai sang kelulut, kecilnya sayap kamu. Kamu tentu kalah jika berlumba terbang dengan aku, kata sang lebah dengan sinisnya. Belum tentu kamu menang. Esok kita berlumba. Tebuan boleh menjadi pengadilnya, kata sang kelulut. Keesokan harinya, pertandingan diadakan. Sang lebah terlanggar pokok kerana dia terbang terlalu laju. Sang kelulut yang berada di belakang terus terbang ke arah sang lebah. Sang kelulut mengangkat sang lebah, lalu terbang ke arah tali garisan penamat. Sejak hari itu, sang lebah tidak sombong lagi. Ini cerita yang menarik tentang sang lebah
dan sang kelulut. Kamu tahu lebah tu apa? Lebah yang bawa madu dan kelulut. Ini semua yang terbang ni. Baiklah. Kita lihat frasa yang berhuruf tebal. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 frasa. Jadi, kita perlu nyatakan nilai yang ada berdasarkan frasa. Yang pertama, nombor 1. Kita lihat. Sedang bekerja dengan tekunnya. Apa nilai yang kita dapat lihat berdasarkan frasa ini? Bekerja dengan tekun. Jawapannya adalah nilai tekun. Bekerja bersungguh-sungguh lah tu. Ya, tekun nilainya. Yang kedua, apa nilainya? Esok kita berlumba. Nilainya adalah bersungguh-sungguh. Mereka nak juga berlumba. Jika ada jawapan lain yang sesuai, tiada masalah ya. Boleh juga kita gunakan jawapan yang sesuai. Yang ketiga, Tebuan boleh menjadi pengadilnya. Apa nilainya? Nilai nilai adil. Adil bermaksud apa murid-murid? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berlaku adil, sama rata, tapi berlaku adil ya, berlaku adil. Yang keempat, mengangkat sang lebah. Kelulut ni mengangkat sang lebah. Dia tolong je, jadi nilainya adalah tolong menolong ataupun bantu membantu. Boleh juga je kalau kamu gunakan bantu membantu. Dan yang kelima, apa nilainya? Yang kelima, apa nilainya? Yang kelima, lebah tidak sombong lagi. Untuk yang jawapan kelima, cikgu nak murid-murid cuba teka apa nilainya tidak sombong lagi. Jawapannya bukan tidak sombong, ada perkataan lain. Okey. Baik, kita lihat halaman 88. Halaman 88. Aktiviti 2B. Baca cerita, kemudian kenal pasti dan nyatakan nilai yang diperoleh. Harga segelas susu. Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjaja kuih dengan ibunya. Farhan meminta segelas air di sebuah rumah. Seorang kanak-kanak perempuan memberinya segelas susu. Farhan ingin membayar harga susu itu, tetapi ditolak. Kini, kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Tiba-tiba, dia dijangkiti penyakit kulit dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Pada suatu hari, dia menjalani rawatan di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Dia susah hati tentang kos rawatannya. Sebelum keluar dari hospital itu, dia menerima sampul pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Apabila dibuka, ada sekeping kad yang tercatat, "Inilah harga segelas susu." Murid-murid faham tak ceritanya macam mana ni? Dulu Farhan ni, seorang lelaki ni, dia berasa dahaga kan? Dia berasa dahaga. Selepas dia menjual kuih muih dengan ibunya, Farhan kemudian pergilah ke sebuah rumah meminta segelas air. Kemudian kanak-kanak perempuan keluar beri dia segelas susu. Farhan nak bayar tapi kanak-kanak itu tak mahu.
Kemudian kanak-kanak perempuan itu dah jadi besar cantik, tiba-tiba sakit. Kanak-kanak itu pergi hospital. Dia takutlah, takut mahal nak bayar. Jadi sebelum keluar, dia dapat surat bil yang menyatakan inilah harga segelas susu. Cuba teka siapa yang hantar. Siapa doktor yang hantar tu? Doktor yang hantar tu adalah Farhan. Baiklah, kat sini kita nampak ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya murid, ada 6 nilai yang perlu kita isi. Jadi murid-murid, kamu perlu penuhkan nilai yang ada dalam setiap petikan itu. Cuba kamu fikir apa 6 nilai itu. Kita baca dan kita fikirkan apa nilai yang sesuai. Yang pertama, kita cuba buat dahulu. Yang pertama, berasa dahaga selepas berjaja kuih dengan ibunya. Apa maksudnya? Cuba kita fikirkan. Farhan dia dahaga berjaja dengan ibunya. Kenapa dia berjaja? Dia nak membantu kan? Nilai yang sesuai adalah bantu. Membantu. Ataupun kita boleh gunakan sebagai nilai rajin ataupun rajin. Pilih satu je, nilai rajin di sini. Yang kedua, seorang kanak-kanak perempuan memberinya susu. Boleh juga kat sini kita gunakan membantu. Jadi yang atas ni kita padam, kita gunakan yang atas tadi tu nilai rajin. Macam itulah kita buat jawapan. Kita fikir dahulu. Rajin, bantu, membantu. Okey, yang seterusnya kita ada, kini kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Apa nilai di sini? Kenapa dia menjadi dewasa dan cantik? Sebab dia pandai apa? Pandai jaga diri. Apa nilai kat situ? Tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Yang keempat ni, apa jawapan dia? Jadi murid-murid cuba buat di rumah untuk jawapan ketiga, 4, 5 dan 6. Boleh ya? Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan aktiviti yang ketiga. Aktiviti ketiga, kita akan teruskan dengan buku teks. Buku teks Bahasa Melayu tahun 2. Kita akan menggunakan halaman 77. Halaman 77. Aktiviti menulis. Seronoknya menonton teater. Yahya dan keluarganya menonton persembahan daripada kumpulan teater. Dekat sini ada kosong kan? Cuba kita teka apa nama kumpulan teater tu. Kumpulan teater SK Taman Rasa Indah. Bagus. Mereka mempersembahkan cerita yang bertajuk Pemuda yang Jujur. Pada suatu hari, seorang pemuda memasuki sebuah apa? Hutan. Dia mencari kayu api untuk dijual. Dia terjumpa sehelai apa ini? Sehelai kain bersulam emas yang cantik. Dia membawa selendang itu ke rumah. Bukan kain, selendang. Cara untuk kita jawab, ya, kita boleh juga melihat ya ayat yang selepas itu. Keesokan harinya, dia membawa selendang itu ke mana ni? Ke istana. Rupa-rupanya
Selendang itu kepunyaan puteri raja. Raja mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah kepada pemuda itu. Baik, bagus murid-murid. Kita teruskan. Siapa ni? Sangat gembira kerana dapat menonton persembahan teater dan mendapat pengajaran daripada cerita tersebut. Siapa yang gembira itu? Kita lihat balik perenggan pertama, Yahya dan keluarganya. Mereka kan menonton teater ini. Jadi Yahya dan keluarganya sangat gembira kerana dapat menonton persembahan teater dan mendapat pengajaran daripada cerita tersebut. Baiklah murid-murid, jadi kerja kamu adalah untuk salin semula karangan ini dalam buku garis satu kamu dengan tulisan yang cantik dan isikan tempat kosong ni dengan perkataan yang sesuai yang telah kita bincangkan tadi. Boleh ya? Bagus. Seterusnya kita akan teruskan dengan aktiviti kita seterusnya menggunakan buku aktiviti jilid 1. Dah bersedia? Jom kita mulakan. Kita akan buka halaman 89. Muka surat 89, aktiviti 3A. Tulis karangan berpandukan gambar. Wah, meriahnya. Kita lihat gambar dahulu. Sambutan Hari Raya Taman Bukit Indah. Nampak kat sini kan? Ada pelbagai kaum, ada makanan. Baik, jom kita baca. Pada minggu yang lalu, Persatuan Penduduk Taman Bukit Indah mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sambutan itu diadakan di sebuah pengunjung yang datang mengikut kebudayaan Malaysia. Kaum memakai baju Melayu, samfu dan doti. Kaum pula memakai baju kurung, cheongsam dan sari. Kanak-kanak pula memperagakan pakaian mereka di atas pentas. Bertepuk tangan apabila melihat gelagat mereka. Banyak makanan dibawa oleh penduduk taman. Mereka dapat makan dan lain-lain. Penduduk taman itu sangat baik. Kita perlu isikan tempat kosong kan. Kita lihat dahulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tempat kosong yang perlu kita isi. Baik, kita lihat semula. Yang pertama, kita ada pengunjung, pakaian, gembira, dewan lelaki, kuih bakul, lemang, perempuan, muruku. Sambutan itu diadakan di sebuah, mana yang paling sesuai? Di sebuah dewan. Jika murid telah jawab, kamu perlu tandakan di sebuah dewan. Pengunjung yang datang mereka pakai apa yang sesuai sini? Memakai pakaian mengikut kebudayaan Malaysia. Kaum, kita lihat baju Melayu, samfu dan doti. Baju Melayu, samfu, doti. Kita lihat ada pakaian Melayu, Cina dan India. Tetapi kaum apa yang pakai? Kita lihat pula baju Melayu lelaki ke perempuan yang pakai? Lelaki, kaum lelaki. Tidak di sini. Kaum lelaki memakai baju Melayu, samfu dan doti. Kaum apa pula memakai baju kurung, cheongsam dan sari. Ini semua pakaian perempuan ni. Jadi kaum
kaum perempuan. Maafkan cikgu ya, tulisan cikgu cantik sangat. Kanak-kanak pula memperagakan pakaian mereka di atas pentas. Siapa bertepuk tangan? Siapa yang bertepuk tangan apabila melihat gelagat mereka? Siapa? Pengunjung. Pastikan huruf besar di depan. Pengunjung. Pengunjung. Tulis cantik-cantik tau. Cantik daripada cikgu ya. Banyak makanan dibawa oleh penduduk taman. Mereka dapat makan apa? Ada 3 makanan di sini. Mereka dapat makan lemang, kuih bakul, muruku dan lain-lain. Penduduk taman itu sangat apa? Berasa sangat gembira. Jadi semua jawapan telah diisi. Kita teruskan dengan muka surat 90. Aktiviti 3B, halaman 90. Lengkapkan karangan berdasarkan gambar dan frasa. Pengalaman berilmu. Pada malam Ahad yang lalu, Hanisah dan keluarganya berpakaian cantik. Mereka hendak pergi ke letaknya Istana Budaya di Kuala Lumpur. Mereka hendak menonton apa di sana. Boria ialah kesenian tradisional yang amat popular di Pulau Pinang. Jadi murid, ini adalah karangan yang perlu kita lengkapkan. Cikgu baca halaman 90 dahulu ya. Kita lihat yang pertama, Hanisah dan keluarganya. Ini isi penting ya. Kemudian, Istana Budaya, mereka pergi Istana Budaya. Isi-isi penting ya. Dan kemudian kita ada muka surat 91. Sambungannya tadi apa? Persembahan Boria. Kemudian persembahan sketsa. Kemudian nyanyian Boria. Dan yang terakhir, pulang ke rumah. Kita sambung dahulu. Muka surat 91. Pertunjukan dimulakan dengan apa? Selepas itu, apa dipersembahkan? Semua penonton terhibur dan berasa seronok. Mereka menonton sambil bertepuk tangan. Selepas persembahan tamat, Hanisah dan keluarganya apa? Hanisah berasa sangat bangga dan akan kesenian yang terdapat di Malaysia. Sekarang kita akan isikan tempat kosong yang ada. Dah bersedia pensel dan pemadam. Pada malam Ahad yang lalu, Hanisah dan keluarganya berpakaian cantik. Mereka hendak pergi ke mana? Pergi ke Istana Budaya. Tulis di sini ya, tulisan besar Istana Budaya. Istana apa murid-murid? Istana Budaya. Yang seterusnya, mereka hendak menonton apa? Menonton apa ni? Baik, kita tengok ya. Mereka hendak menonton persembahan di sana. Seterusnya, halaman 91. Pertunjukan dimulakan dengan persembahan apa ni? Dengan persembahan Boria. Tulis di sini. Persembahan Boria. Persembahan Boria. Tulis cantik-cantik ya. Selepas itu, apa dipersembahkan? Kita ada sketsa. Sketsa ni adalah lakonan. Sketsa dipersembahkan. Dan yang terakhir, kita ada selepas persembahan tamat, Hanisah dan keluarganya pulang ke rumah.
Ya, pulang ke rumah. Okey murid-murid, kita akan teruskan dengan aktiviti keempat menggunakan buku teks Bahasa Melayu jilid 1 halaman berapa? Halaman 78. Aktiviti kita ialah kata seru. Baik, kata seru ni apa? Kata seru ni ialah kata yang digunakan untuk kita melahirkan perasaan gembira. Kalau kita gembira, kalau kita terkejut, kalau kita kagum, kalau kita kecewa, kalau kita hampa dan kita hairan. Contohnya kita ada perkataan wah, amboi, oh, cheese, nah, aduhai dan wahai. Kita ada banyak lagi ya kata seru. Kata seru ini kita gunakan untuk membentuk ayat seruan. Bila ada saja kata seru, ia akan menjadi ayat seruan. Jom kita mulakan. Sehari di Muzium Kaca. Eyebaugh Glass Museum. Pada suatu hari, Yahya dan keluarganya melawat Muzium Kaca Pulau Pinang yang terletak di Jalan Burma, Pulau Pinang. Amboi, cantiknya terowong kaca. Ukiran dan potongan kacanya sangat teliti. Terowong ini memang cantik, Emak. Hana pun ada di sini. Hai Yahya, kamu pun datang? Ya Hana. Wah, hebatnya lantai terowong kaca ini. Oh, rupa-rupanya inilah terowong yang diperbuat daripada 500 keping kaca pelbagai warna dan corak. Murid-murid, kita akan letakkan di sini. Cantiknya motif pada ukuran ini. Apa kata seru yang sesuai di sini? Amboi, sesuai tak? Kita gunakan wah, cantiknya motif pada ukiran ini. Wah, betul Yahya. Banyaknya makcik membeli cenderamata. Apa yang paling sesuai? Banyaknya. Amboi, yang mana paling sesuai? Amboi. Ataupun apa yang paling sesuai? Sesuai tak kalau kita gunakan cheese? Banyaknya makcik membeli cenderamata. Kalau cheese sesuai untuk keadaan marah. Ini keadaan terkejut. Wah, amboi, banyaknya makcik membeli cenderamata. Sesuai kan? Ya Hana, cenderamata ini daripada botol yang dikita semula. Uniknya botol itu. Saya mahu membelinya juga. Wah. Uniknya botol itu. Yang sesuai kan? Uniknya botol itu. Saya mahu membelinya juga. Sudah lewat. Kami balik dulu Hana. Apa yang paling sesuai? Aduhai. Aduhai. Sudah lewat. Kami balik dulu Hana. Selepas itu, mereka pun pulang. Jadi, murid-murid, untuk kita gunakan kata seru, kita perlu lihat ya keadaan dan juga emosi perasaan seseorang tu. Bila yang paling sesuai untuk kita gunakan ya. Kita tak boleh terus guna sesuka hati. Kita kena gunakan pada tempat yang betul. Okey murid-murid, kita teruskan dengan muka surat 79. Kata seru dan kata perintah. Kata seru dan kata perintah.
Perintah ni kata yang memberi arahan, ya, memberi arahan ataupun mengajak atau melarang. Lawatan ke muzium padi. Kita ada dua kat sini, dan sila gambar yang pertama. Murid-murid, sila turun dari bas sekarang. Kita sudah sampai di muzium padi. Yang sesuai di sini, ayat yang pertama sila, dan yang kedua kita ada kita sudah sampai di muzium padi. Macam tu. Yang seterusnya gambar kedua kita ada wah dan jangan. Kita lihat ya, di mana tempat yang sesuai kita nak guna. Uniknya barang-barang purba ini. Yang kedua, sentuh alatan itu, Sumir. Tengok muka kawan dia ni. Yang pertama, jangan. Tak sesuai kan? Wah, uniknya barang-barang purba ini. Jangan sentuh alatan itu, Sumir. Kawan dia melarang kan? Jangan sentuh. Ini yang sesuai. Seterusnya, kita lihat. Ada dua kawan di sini. Kita ada tolong. Ambilkan gambar saya, Yonghan. Begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. Yang pertama, apa yang paling sesuai? Tolong ambilkan gambar saya, Yonghan. Tolong ambilkan. Yang kedua, begini caranya. Jadi, kata seru, sesuai digunakan di sini. Dan tolong ini adalah kata perintah. Yang seterusnya, gambar keempat, kita ada satu kata perintah, minta, dan satu lagi kata seru, iaitu amboi. Beratur di luar, kita akan pulang sekarang. Ini cikgu meminta ni, jadi sesuai adalah minta. Minta, ini adalah kata perintah ya. Minta beratur di luar, kita akan pulang sekarang. Amboi, cepatnya masa berlalu. Amboi. Kata seru amboi sesuai digunakan di sini. Jadi kita kena lihat konteks ya, iaitu keadaan dan juga emosi. Konteksnya adalah keadaan dan juga emosi seseorang apabila menggunakan kata seru dan kata perintah. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan latihan kita menggunakan buku aktiviti jilid 1 halaman terakhir 92. Halaman 92. Baiklah murid-murid, aktiviti 4, tulis ayat seru berdasarkan gambar. Kita lihat kita ada berapa ayat seru di sini. Kita ada 5 ayat seru. Yang pertama kita ada, Noni, kamu ke sini dengan siapa? Yang kedua, amboi, cantiknya Cikgu Murni memakai baju kebaya batik. Di sana ada jualan barang-barang kraft tangan. Begini caranya menganyam tika mengkuang. Wah, besarnya wah bulan ini. Baik, kita ada 5 ayat yang perlu kita isi ayat seru berdasarkan gambar. Jadi kita lihat gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi murid-murid, cikgu akan tulis, kita akan bincang dan cikgu akan tuliskan nombor sahaja. Murid-murid perlu apa? Perlu tuliskan ayat yang penuh. Tulis ayat penuh ya. Baik, yang pertama. Mereka sampaikan. Jadi yang mana yang paling sesuai kita lihat? Yang pertama, Noni, kamu ke sini dengan siapa? Cuba kita lihat yang mana paling sesuai. Gambar yang keberapa ini? Ini gambar yang kedua sesuai. Nampak? Mereka berjumpa dengan kawan. Okey, yang sini pula. Amboi, cantiknya Cikgu Murni memakai baju kebaya batik. Gambar yang mana? Gambar yang kelima. Sesuai. Seterusnya, di sana ada jualan barang-barang kraft tangan. Baik, kita lihat ya konteks ataupun situasi gambar yang pertama sesuai tak? Tengok seorang murid itu, seorang budak itu menunjukkan. Jadi
paling sesuai nombor 1. Seterusnya, oh, begini caranya menganyam tika mengkuang. Yang foto yang keberapa sesuai? Foto yang keempat. Pandai murid-murid. Foto yang keempat. Dan yang terakhir, kita ada apa? Wah, besarnya wah bulan ini. Foto keberapa? Yang ketiga, wah bulan. Jadi murid-murid, setelah tulis nombor, tulis ayat di ruang yang disediakan. Ya, tulis ayat dengan tulisan yang cantik dan tanda baca yang betul. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pelajaran kita untuk unit 12 dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.